mengikut kajian Global Financial Crisis ialah ketidakmampuan negara untuk menggunakan pakai simpanan dan digunakan bagi aktiviti ekonomi yang produktif. Dan ini sebenarnya yang cukup membimbangkan, bahawa tidak ada sama ada confidence atau capacity untuk absorb investment ini, ya. Dan lebih lagi kalau kita fikirkan bukan saja bagi syarikat-syarikat besar yang cenderung diberikan oleh syarikat dana ni, KWSP, PNB ni, syarikat besar, kita usulkan untuk IKS yang mampu berdaya saing, yang mampu ekspor ke luar negara, maka diberikan sumbangan dan rangsangan. Sebab itu kita usulkan, dan tidak ada jalan lain melainkan adanya keupayaan kita untuk membuat reformasi secara yang lebih berkesan, lebih menyeluruh. Dan cadangan cebisan tempelan ini tanpa merombak sistem negara, tiris dan bocor rasuah itu puluh bilion. Ini kenyataan bermudah, bukan kenyataan pembangkang yang Muhammad pada masa runsingkan. Ini kenyataan rasmi kerajaan yang diketahui oleh PAC. Beli, tengok jawapan Menteri Pertahanan tadi, Skopin, pagi tadi, Skopin beli. Bila ditanya berapa kos maintenance, penyelenggaraan, saya tanya Sungai Petani maintenance, dia jawab maintenance. Saya itu terjemah penyelenggaraan, dia jawab itu 270 bilion ringgit, 270 juta ringgit. Kemudian YB Selayang bagi angka pengumuman rasmi di bursa saham 760 juta ringgit, 670 juta ringgit. Apa jawab menteri? Ini unjuran, di antara unjuran dan kenyataan berbeza. Ini bukan jawapan yang bertanggungjawab. Di antara 270 yang diumumkan rasmi oleh kerajaan pagi ini dengan pengumuman beberapa minggu yang lalu, itu tak tepat. Ini yang membimbang kita, kerana dia memberi ruang kepada pembocoran. Saya tidak faham bagaimana rakan-rakan di Kementerian Kewangan boleh mengesahkan hal-hal yang sedemikian. Kerana setakat yang saya tahu dulu, satu angka dia beri dan itu mesti dipertahankan berdasarkan kajian menyeluruh. Sekarang ini bezanya 350 juta ini yang tiga bocor, hilang, tak boleh selam, tak boleh terbang. Bila sebut tak boleh terbang, dia marah. Baik, saya oleh demikian minta supaya dalam kajian ekonomi yang nak dibentangkan, dia tak boleh lari daripada kenyataan ini. Mana ada dasar ekonomi yang boleh mengenepikan ketelusan, pertanggungjawaban, prinsip-prinsip yang ada kaitan dengan memulihkan keyakinan pelabur dalam negara dan pelabur asing. Bagi Malaysia, catatan pertumbuhan ekonomi kita itu banyak bergantung pada pelaburan asing. Jadi kita tak boleh lagi pada kenyataan itu. Sikit penguatan Paul. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih penguatan Paul. Saya ingin bertanya kerana terlalu penekanan penguatan Paul tentang perkara tadi tu saya kira cukup penting, tapi saya ingin bertanya pada penguatan Paul, kalaulah berterusan begini trendnya, yang saya perhatikan juga sumbangan private investment dalam KDNK tahun 80-an adalah 30%, tahun 90-an 20%, dan paling mutakhir kajian menunjukkan bahawa sumbangan private investment faktor I dalam KDNK itu, ya, selain daripada faktor G, which is government spending yang banyak been doing priming sehingga kan defisit 13 tahun melebar. Kalau begitulah trendnya, maka model ekonomi baru ini menghadapi masalah yang cukup besar, kerana keupayaan kerajaan berbelanja sudah sampai ke paras tidak sustainable, ya, defisit memang terus melebar. Tahun 2009 sebenarnya bukan 74% tapi 8% KDNK. Maka kalau 80-an 30% sumbangannya, 90-an 20%, kini hanya 10%. Mana akan datang lagi dana untuk spur pacu growth yang diharapkan
keparas 6% sampailah ke 2020. Itu satu persoalan yang saya ingin tanya yang berhormat Penguatang PAO. Dan keduanya, bersabitan dengan national saving tadi, simpanan nasional itu agak tinggi. Dia semacam satu disproportionality di situ. Ya, national saving tinggi, tetapi private investment tidak. Maka dengan kata lain, ia disebut-sebut oleh pakar-pakar ekonomi sebagai jelasnya menunjukkan the lack of confidence, kepada kepercayaan, ya, sama ada pelabur tempatan, pelabur asing, dan juga mereka yang menyimpan secara runcit ini, ya, the citizen as a whole, yang menyimpan on the national saving yang tinggi tetapi private investment rendah. Jadi kalau boleh, dan private investment ini ada dua faktor, ya, tempatan dan juga FDI. FDI satu hal yang paling ditakuti oleh bank negara sekarang ini, berlaku reverse flow. Maksudnya there is more of aliran keluar dana daripada aliran masuk. Itu pun saya minta untuk Penguatang PAO perjelaskan, kerana ini cukup menakutkan kepada apa yang dikatakan technical recession. Kita keluar dalam technical recession tahun sudah, tapi that is only a technical, we are only technically out of kemelesetan. Belum ada jaminan bahawa kita will be a sustainable growth in the future. Terima kasih. Terima kasih. Bagi mana-mana yang hormat Kuala Selangor, bagaimana kajian bertanggungjawab, dia tengok ada pengaliran keluar lebih daripada 300 bilion. Ini harus ditangani dengan cukup bijak. Ini bukan perkara ringan. Ini bukan soal politik kepartian atau partisan. Ya, kalau ada sampai begitu jumlah dalam masa setahun, itu bagi mana-mana ekonomi negara itu dianggap krisis. Walaupun kita masih catat pertumbuhan, walaupun kita nampak ikut laluan China, India dan negara-negara jiran. Ini yang menyebabkan mengapa pertumbuhan ekonomi kita itu terencat berbanding dengan ekonomi lain. Alasan kerajaan umumnya ialah bahawa kita ini sudah tinggi, orang memilih untuk pelaburan dalam sektor di mana ada guna tenaga yang murah. Tak betul. Kajian daripada UNDP menunjukkan beberapa pelaburan di Vietnam dan Indonesia itu bukan lagi pada pelaburan tahap rendah, tetapi bila diberi pilihan, dia pilih negara lain. Memang bertepat menteri sebut ada beberapa syarikat disebut Coca-Cola. Saya tidak nafikan ada satu dua syarikat akan boleh pilih, tapi ia tidak jadi tarikan umum. Ini yang membimbangkan, dan saya harap benda ini boleh ditangani dengan baik. Kalau dikatakan apa cadangan, kita kemukakan tadi tentang perubahan struktural. Saya sebut tadi sentuh saya pindah lalu Petronas, kerana yang Muhammad Kuala Selangor pada masa saya percaya lebih maklum bahawa Petronas sumbangan itu yang tidak diperoleh oleh Indonesia, Singapura, Thailand, kita ada. Maknanya bukan semestinya kekuatan ekonomi, kebijakan ekonomi atau fiscal policy saja, ya, tetapi juga kerana hasil dari Petronas sejak tahun 1974 termasuk cukai yang kepada kerajaan, ya, itu 528 bilion hasil. Dan ada ketikanya kalau dibangkitkan isu yang dibangkit oleh Kuala Selangor, kita teliti semula apakah dengan jumlah begini setengah trilion ringgit itu diserah pada Petronas, dan keputusan dasarnya hanya pada seorang Perdana Menteri, kerana malam masa dikemukakan undang-undang pada peringkat awal di zaman marhum Tun Razak, itu Petronas itu hanya permulaan satu industri cari gali. Sekarang setengah trilion ringgit kalau dikumpulkan, tak boleh diserah kepada seorang dan diperbesarkan. Mesti ada shift. Sekarang ini kalau tengok Jabatan Perdana Menteri, stafnya 5,000 orang, lebih paling besar, kerana ada trend itu pengumpulan kuasa, concentration of power on one man and a woman probably, ya. Dan ini menjadi masalah kepada kita, kerana ia tidak akan membawa kepada ketelusan. Apa sebabnya mengapa Perdana Menteri mesti pegang, dia Perdana Menteri, dia ada kuasa semua, dia Menteri Kewangan, tak mampu buat begitu. Jadi saya fikir pada masa jangan bimbang, saya tidak bercita-cita untuk tampuk kuasa masuk Menteri Kewangan, Menteri Dalam Negeri semua sekali, tak. Jadi sebab itu dalam umpamanya kalau tanya cadangan bala, kita kemukakan model Petronas, undang-undang,
biar lebih telus, biar peranan Petronas itu bukan sekadar memberikan pulangan kepada negara, tetapi juga untuk reinvestment portfolio itu harus lebih tinggi. Hal-hal ini telah dikemukakan, tetapi tentu tidak dipertimbangkan.